Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Sa'ari. Nombor metrik D183111417. Hari ini saya akan menguraikan tentang kepentingan kepimpinan dalam organisasi. Okey, kepimpinan adalah suatu tingkah laku atau ciri yang terdapat pada seseorang individu yang berkebolehan untuk memimpin atau mengurus kumpulan individu dan mendapat kepercayaan serta keyakinan oleh kumpulan individu tersebut. Organisasi ialah suatu tempat atau wilayah di mana orang-orang berkumpul bekerjasama secara rasional dan sistematik. Kejayaan sesebuah organisasi adalah disebabkan adanya pemimpin-pemimpin yang berwibawa, bertanggungjawab terhadap apa yang diamanahkan oleh individu tersebut. Kepimpinan merupakan agenda penting bagi sektor swasta dan sektor awam, baik di negara maju ataupun di negara yang sedang membangun. Okay, terdapat beberapa ciri-ciri pemimpin. Setiap pemimpin haruslah mempunyai nilai-nilai moral, iaitu nilai-nilai murni dan dalam diri sendiri, iaitu pertama amanah, iaitu mempunyai sikap bertanggungjawab, boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada orang lain. Bertanggungjawab, kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah diberikan dengan sempurna. Hikmah tinggi, yakni beradab sopan dan berbudi pekerti dalam pergaulan seharian. Toleransi, yakni berkesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Pemimpin perlu juga ada nilai murni, yang ini berdikari. Dia sanggup melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada sesiapa. Lepas tu kerajinan, yang ini berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Lepas tu pemimpin perlulah mempunyai sikap adil, yang ini dia membuat keputusan yang sama kepada semua orang. Maksudnya tidak memilih bulu ataupun memilih kasih. Lepas tu yang ini seterusnya rasional, yang ini boleh berfikir secara waras, yang ini berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Iaitu pemimpin di dalam sebuah organisasi sebagai individu yang mempunyai kuasa dan pengaruh. Pemimpin perlu mengenal pasti dahulu organisasi yang akan dipimpin. Pemimpin perlulah seiring dalam membentuk organisasi yang cekap, kerja yang efisien dan seronok bekerja. Penglibatan pemimpin dalam tugasan yang diamanahkan kepada staf adalah sangat perlu demi menjalin hubungan persefahaman yang baik dan memahami proses tugasan yang dikendalikan oleh staf tersebut. Adanya persefahaman ini, pemimpin dapat memahami apa sahaja perkara atau kekangan yang dialami oleh staf dalam menyempurnakan tugasan yang dikehendakinya. Persefahaman dan muafakat antara pemimpin dan staf organisasi akan terus terpimpin dan lebih bermotivasi dalam melaksanakan tugas sepanjang tahun. Okay, selain itu pemimpin ni dia perlu memberi nilai tambah kepada organisasi, kerana organisasi akan dihormati dan ianya boleh terus berdiri dalam ekonomi dan yang sentiasa merubah. Di samping itu, pemimpin organisasi perlu memberi perhatian terhadap pemimpin moral dan tanggungjawab moral, kerana tanpa semua ini akan melemahkan dan merosakkan organisasi. Okey, terdapat banyak kepentingan yang ada di dalam sesuatu organisasi, seperti yang saya nyatakan tadi. Apabila
pemimpin itu yang ini turun ke padang, ini bersama-sama pekerjanya, bersatu, bersama pekerjanya melihat apa yang mereka lakukan. Ini hubungan baik antara mereka akan lebih mudahkan lagi untuk mereka berinteraksi, kerana ada setengah pekerja tidak akan menyukai dia punya bos, kerana sebab bos dia tak ambil tahu pasal dia, buat just hanya bagi tugasan dan tak tahu pun apa perkembangan yang perlu, perkembangan proses kerja yang diberikan oleh bos kepada staf tu. Jadi staf akan buat dengan hala-balai, dengan rasa macam tak puas hati. So pemimpin perlulah bersama-sama untuk melihat apa yang dilakukan oleh staf, kerja yang diberikan, supaya adanya sikap kasih sayang antara bos dan pekerja. Okey. Jadinya okey, perkara yang saya sebutkan tadi, dia merupakan titik bermulanya keseronokan tersebut. Maksudnya bila bos kita baik, kita akan rasa macam seronok je bekerja dengan dia, tak ada rasa macam terbeban ke apa ke. Lepas tu bila bos itu layan dengan orang semua, layan pekerja dia dengan sama rata, jadinya kita sebagai pekerja akan merasa puas hati, tidak akan merasa iri hati kepada orang lain. Maksudnya bos tu melayan orang tu lebih, melayan kita kurang. So kalau bos melayan semuanya dengan sama rata, sama baik, kita akan rasa macam okey, bos ni adil. Dia berikan layanan kepada kita sama sahaja, tak memilih kasih. Masa kita pun merasa puas, lega, gembira. Semua ni akan membentuk motivasi dalam organisasi untuk persaingan yang lebih sihat, dan seterusnya menjadikan organisasi yang terpimpin itu menjadi efektif dan kuat. Secara tidak langsung, tanggungjawab moral di dalam organisasi juga akan muncul, seperti adanya sikap bantu-membantu dan saling bekerjasama. Okey, bila kita adanya sikap macam tu, kita akan rasa nak tolong orang. Kalau pekerja yang lain dia macam susah nak buat kerja tu, kita dapat bantu dia buat kerja tersebut, iaitu saling membantu kan. Okey, kesimpulannya, motivasi manusia menjadi perkara penting dalam menguruskan staf. Terdapat beberapa yang saya akan berikan fokus kepada ni adalah kita perlulah faham akan perkara yang kita lakukan. Kita tak boleh bergantung kepada bos sahaja untuk memahami keadaan kita. Kadang-kadang bos kita ni tak tahu, dia pun busy banyak kerja. So kadang-kadang kita perlu memahami kerja tu sendiri, tak perlu mengharapkan bos. Kecuali kalau bos tu ada masalah lapang ke apa ke, baru kita boleh bertanyakan kepada dia. Itulah kepentingan kepimpinan dalam organisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.